sebutkan lagi kes ini tuan-tuan. Saman Anwar terhadap Sanusi. Now, saman Anwar terhadap Sanusi, Anwar Ibrahim saman Sanusi. Kan? Ini antara benda yang akan menjatuhkan Sanusi. Anwar Ibrahim saman Sanusi. So, bila Anwar Ibrahim saman Sanusi, Sanusi kena buktikan bahawa saman fitnah. Ini bukan saman apa, saman fitnah. Sanusi kena buktikan bahawa Anwar tidak bermoral sebagaimana yang disebutkan di dalam ceramah. Maka disebabkan Anwar tidak bermoral, therefore, apa yang berlaku tuan-tuan? Therefore, dia kena buktikan bahawa pengampunan itu tidak sah. So, apa dia buat? Saya kata ini strategi makan tuan, tuan-tuan. Anwar bantah permohonan Sanusi berkaitan pengampunan agung. Datuk Seri Anwar membantah permohonan Sanusi di Mahkamah Tinggi menentukan persoalan undang-undang berkaitan pengampunan diraja yang diberikan kepada Perdana Menteri itu 5 tahun lepas. Permohonan tersebut dikemukakan berikutan saman fitnah Anwar terhadap Menteri Besar Kedah itu berhubung ucapan berbau fitnah. Menurut Anwar, permohonan Sanusi mengenai pengampunan diraja adalah di luar bidang kuasa mahkamah. Baik, saya komen ni tuan-tuan. Ini desperate gila. Sanusi desperate gila. Bila dia buat move macam ni, memang kita akan tahulah dia akan kalah lah kes ni. Memang kita tahu dia akan kalah kes ni. Kenapa tuan-tuan? The desperation sekarang ni sampai dia terpaksa nak mempersoalkan pengampunan diraja Anwar. Yang pertama, dah ada orang pernah buat tentang pengampunan dan orang itu kalah. Ingat tak lawyer dulu yang nak persoalkan tentang orang tu kalah. Yang kedua, kalau dia nak persoalkan sekali lagi, Anwar dah bantah dah. Berkemungkinan tak masuk court pun akan kena reject. Permohonan Anwar membantah itu akan diterima. Dan yang ketiga, membuktikan dia tak boleh bukti pun fitnah tu tuan-tuan. Dan berkemungkinan besar dia akan kalah sekali lagi. Dah lah kalah dengan Mahfuz. Sekarang ini akan kalah dengan Anwar Ibrahim. So dia akan menjadi liability kepada PAS. Sekarang ini pun dah jadi liability kepada PAS. Bila dah jadi liability kepada PAS, persoalan utama yang kena dijawab oleh orang PAS adalah macam mana kita nak buang Mamat ni? Kita nak buang Mamat ni macam mana? Mati kita ni. Mampus kita. Habis kita. Kita kena cari jalan lain untuk memastikan bahawa kita akan berkuasa kembali, tapi bukan dengan cara letak Mahfuz. Mahfuz pula, Sanusi. Tuan-tuan, daripada dulu lagi Sanusi ni memang liability sebenarnya. Dan orang tak berapa suka sangat Mahfuz. Bukan orang ramai tapi even dalam pimpinan PAS ni tak apa suka sangat Mahfuz. Bila dia sebut perkataan-perkataan lucah, dia sebut perkataan yang memang memalukan lah. Trilion pendapat. Itu bukan level menteri besar lah. Lepas itu dia duduk marah Anwar pasal kemiskinan. Bukan level dia lah. Pasal kemiskinan, dia duduk kutuk anak orang miskin terasa tau. Mahfuz cakap macam tu. Sanusi cakap macam tu. Orang miskin terasa. Sanusi cakap macam tu. Sedih teman. Tapi itulah hakikat yang kena diterima oleh geng-geng diorang. Okay, thank you very much. Terima kasih yang menonton. Total 12,000 di YouTube, Facebook, 2.5k di TikTok. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang share, terima kasih yang like, terima kasih yang bagi gift, terima kasih semua. Semoga insya-Allah kita terus mempertahankan kerajaan perpaduan ini, mempertahankan Perdana Menteri Malaysia PMX. InsyaAllah kita menang PRN ini dan buktikan Kedah dan Terengganu dua negeri yang bagi saya boleh tumbang. Tetapi ini pesanan saya kepada pimpinan. Okay. Right. Saya cerita sikit. Patut cerita tu sebab last tadi baru menarik kan, tapi tak apalah. Berkenaan dengan skandal dana negara, SPRM beku akaun bank bernilai lebih 39 juta ringgit. Akaun bank berjumlah 39 juta termasuk milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka telah dibekukan susulan siasatan penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion. Suruhanjaya SPRM dalam kenyataan ini memaklumkan pembukaan itu melibatkan 192 bank akaun, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun bank. Menurut SPRM, mereka merakamkan kenyataan dua individu bergelar Tan Sri selain menggeledah kediaman serta premis berkaitan. Semua mereka diserahkan mengikut akta SPRM. Susulan itu berupa dokumen berkaitan kes telah pun diperolehi.
Pada 19 Mei lepas, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh korporat bergelar Tan Sri dilaporkan disiasat SPRM berhubung penyelewengan dana bernilai 2.3 bilion ringgit. Baik. Ini saya sebutkan tuan-tuan sebagai sekarang ni serangan terhadap apa orang kata, terhadap kroni atuk sedang berlangsung. Dia macam ni. Sabarlah sabarlah 11,112 orang dan 2.1K. Sabar. Ni saya nak cerita ni. Cerita ni panjang ni. Biasanya saya jarang lebih daripada sejam. Hari ni kita lebih sejam. Okey. Atuk sekarang ni, kalau perasan sebelum ini, PN lepas akaun kena beku, dia jumpa dengan Daim. Okey, dia jumpa dengan Daim. Ni kita cerita strategi sikit. Dia jumpa dengan Daim. Apa tujuan jumpa dengan Daim? Fulus wal duit, tuan-tuan. Fulus al dunia wal mampus fil akhirah. Fulus wal duit. Duit dan duit. Tu yang dia perlukan. Selepas perjumpaan tersebut, Daim kena siasat. Menteri Kanan tu, bekas Menteri Kanan tu Daim lah. Kena siasat, tuan-tuan. Lepas dah kena siasat, jam. Sekarang ni nak dapat duit kat mana? PN ni. Bersatu ni nak dapat duit kat mana? Apa orang kata, PAS nak dapat duit kat mana ni? Mampus kita. So nak dapat duit kat mana? So akhirnya terpaksa berjumpa dengan Mahathir. Malam ni kita cerita lagi sekali. Perjumpaan dengan Mahathir, proklamasi Melayu itu semua wayang. Kenapa wayang, tuan-tuan? Itu semua adalah satu cerita. Tun, kami perlu dana. Kami perlu duit. Dia tak cakap macam tu direct lah. Tapi itu indikasi besar dia. Dia tak cakap lah direct macam tu. Oh, Tun, tolong bagi duit. Tak ada. Tapi itu indikasi besar dia. Dan mustahil tak kalau Tun kata, boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Mukris menjadi Menteri Besar Kedah. Hah? Mukris jadi Menteri Besar Kedah? Macam mana? Kan hari itu Mukris ada minta permohonan untuk menyertai Perikatan Nasional melalui Pejuang. Kenapa tak terima? Tonton, kita fikir logik lah. Apa yang Mahathir ada? Di manusia ni, kalau kita faham, kita hanya akan pergi kepada seseorang kalau kita ada keperluan kepada sesuatu. Dia bukan ahli parlimen. Dia tak ada parti yang kuat. Dia tak ada jati diri yang kuat. Kalau dia bertanding pun hilang deposit hari tu. Tapi apa yang tinggal yang dia ada, tuan-tuan? Nama tak ada dah. Dia bertanding hari tu, hilang deposit. So apa yang Mahathir ada tinggal? Bukan dia. Mahathir ni tak, yalah, tak kata tak banyak duit. Banyak juga duit. Bukan dia. Kroni dia. Dia ada kroni-kroni yang dia boleh panggil macam tu je, tuan-tuan. Dia ada kroni yang dia boleh panggil macam tu je. Yang dia dah bina 22 tahun masa dia jadi Perdana Menteri tu. Okay. You ke is? Iya. 22 tahun yang dia jadi Perdana Menteri tu, kau ingat kosong-kosong ke? Ingat saja-saja dia buat jadi Perdana Menteri. Tak ada. Terima kasih yang bagi derma dekat YouTube. Kalau ada yang bagi derma dekat YouTube, minta maaf kalau saya tak nampak. Macam malam tadi ada daripada Singapura. Terima kasih daripada Singapura. Terkejut, saya nama dia Samsuri Ahmad. Macam Menteri Besar Terengganu. Saya ingat Menteri Besar Terengganu ke bagi tu. Rupanya Singapura. Okey. Duit, tuan-tuan. Rupanya dia perlukan duit. So duit tu untuk tujuan apa? PRN. So Sanusi sekarang ni, dia punya perbincangan tu, dia kata, okey, kami perlukan apa orang kata, Mukris ni jadi Menteri Besar. Okey. So macam mana? Apa rancangan mereka? Kita kena pastikan bahawa Mukris Sanusi dapat wajah buruk, dapat nama buruk di Kelantan, di Kedah ni. Dan Sanusi ni bukan bijak sangat, tuan-tuan. Dia ada short fuse sikit. Kan, bukan gila, short fuse. So, nak provoke Sanusi ni mudah je. Kita tengok semalam saya baca dia punya apa orang kata, 10,000 kat YouTube. Terima kasih. Yang kita baca dekat conversation WhatsApp dia dengan geng dengan FMT punya wartawan tu kan. Kita tahu dia short fuse. So, nak kenakan orang short fuse ni simple je. Suruh dia cakap benda bodoh. So dia cakap lah tentang nak ambil alih Terengganu lah, nak ambil alih Penang lah. Siam ni bukan tak pernah jajah Kedah lah. Lepas tu dia sebut Arotia lah, saya ni orang bijak lah. Ingat aku siapa? Boleh gempak-gempak dia buat macam tu lah. Dia buat. Dan benda ni, untuk maklumat tuan-tuan, bukan setakat orang-orang PH je duk bantai Sanusi. Yang duk sebar dan main benda ni adalah orang PAS sendiri. Sekarang ini dah start main.
PAS yang kononnya tim B lah, tim B. Dan dia fitkan kepada tim B ni untuk burukkan Sanusi. Kenapa? Kalau Sanusi buruk, datang PRN nanti, dia orang ada satu tokoh lain yang kata macam ni lah, Sanusi ni tak boleh jadi menteri besar, tapi kita ada tokoh lain. Siapa? Kita ada Mukhris. Oh, profesional. Anak bekas warga negarawan, berkenah juga menjadi menteri besar Kedah. Kenapa kita tak boleh ambil beliau? Lagi profesional berbanding dengan Sanusi. Kalau betul strategi ni tuan-tuan, kalau betul benda yang saya cakap ni, dan benda itu dibangkitkan, dia akan naik. Oi, jam Pakatan Harapan tuan-tuan. Jam Kerajaan Perpaduan ni. Nak bantai Sanusi macam mana? Kan, kita duk kutuk Sanusi, pop, naik satu wajah yang macam, okay lah, kita kena akui, Mukhris ni, dia ada kelebihan, dan dia ada wajah dia, kita susah nak kenakan Mukhris tuan-tuan. Susah. Serius saya cakap. Susah nak kenakan Mukhris. Berbanding dengan Sanusi, hitam gila-gila. Pop, tiba-tiba dia bawa nama Mukhris naik, mampus kita. Macam mana? Bukanlah kata tak boleh. Boleh lah, tapi susah sikit lah kerja kita. Kita duk cari peluru, tembak Sanusi, bom, Mukhris naik. Dan Mukhris naik tuan-tuan, tak mustahil. Kita menyertai Perikatan Nasional. Dia tak perlu menyertai PAS pun. Pejuang diterima menyertai Perikatan Nasional. Dan pejuang sekarang ini bertanding di Kedah, dan kalau menang, kita akan naik Datuk Seri Mukhris sebagai Menteri Besar Kedah. Oh, jeng kita tuan-tuan. Kita duk tembak. Sekarang ni Sanusi dah makin going down dia punya reputation. Yelah, dekat kampung orang kata, orang bagus. Belum tentu. Serangan-serangan ni dah ready ni. Kanan dah nak tujukan kepada dia ni. Tapi tak akan membawa. So, possible tak benda itu berlaku? I'm not saying it's possible to happen.